Dengar nih baik-baik. Indonesia bukan lagi negara yang kita kenal 20 tahun dulu. Dan angka-angka yang akan saya tunjuk hari ini, ramai Malaysian, termasuk mungkin kau sendiri, masih tak percaya lagi. Kalau kau tengok video ni sekarang, boleh buat saya satu favor? Kawan saya dari Singapura kata orang Malaysia memang susah nak terima hakikat tentang negara sendiri. Dia kata channel ni pun takkan berkembang sebab Malaysian prefer hidup dalam denial. Buktikan dia salah. Tekan subscribe dan like sekarang. Dan tunjuk yang kita ni bangsa yang berani hadap kebenaran. Terima kasih dari hati. Assalamualaikum. Sekarang mari kita buat satu benda mudah. Bayangkan kau ada dua pilihan tempat nak melabur wang kau. Negara A ada pertumbuhan ekonomi 6% setahun. Negara B ada pertumbuhan 2% setahun. Kau pilih mana? Sudah tentu negara A kan? Dan itulah sebenarnya yang pelabur asing buat sekarang ni. Mereka pilih Indonesia. Dan negara B itu adalah Malaysia. Tapi tunggu, ini bukan cerita nak memalukan sesiapa. Ini cerita tentang realiti yang kita kena tahu supaya kita boleh bertindak balas dengan bijak. Jom, kita tengok angka dulu. GDP Indonesia pada tahun 2024 dah cecah lebih $1 triliun Amerika. Malaysia pula ada dalam $380 bilion. Maknanya ekonomi Indonesia dah 3 kali ganda lebih besar dari Malaysia. Dan jurang tu makin lebar setiap tahun. 20 tahun dulu, perbezaan tu tidak sebesar sekarang. Tapi momentum Indonesia sekarang ni macam kereta api yang dah capai kelajuan penuh. Susah nak berhenti. Tapi mungkin kau orang cakap, populasi dia lagi besar. Memanglah GDP dia lagi besar. Fair point. Jom kita tengok per kapita pula. GDP per kapita Malaysia masih lagi lebih tinggi dari Indonesia. Kita ada dalam $15,000 Amerika, Indonesia dalam 4,800. Jadi dalam konteks kehidupan individu, rakyat Malaysia memang masih lebih senang. Tapi inilah bahagian yang ramai tak sedar. Kadar pertumbuhan per kapita Indonesia jauh lebih laju dari Malaysia. Dalam tempoh 10 tahun, jurang tu menyempit dengan dramatik. Kalau tren ni berterusan, penganalisis ekonomi ramai yang bagi amaran yang sama. Indonesia akan capai tahap Malaysia sekarang lebih awal dari yang dijangka. Dan yang paling menarik sekali, ini bukan jangkaan sembarangan. Ini laporan dari Bank Dunia, dari IMF, dari Goldman Sachs. Bukan blog opinion sembarangan. Sekarang kita masuk bahagian yang betul-betul akan buat kau orang termenung. Kau pernah dengar pasal Ibu Kota Nusantara tak? Itu nama Ibu Kota baru Indonesia. Mereka tengah bina sebuah bandar dari sifar, dari tanah kosong di Borneo, dengan konsep bandar pintar, hutan bandar, dan tiada kereta berbahan api fosil menjelang tahun 2045. Bajet dia lebih $32 bilion. Dan sebahagian besar duit tu datang dari pelabur swasta, bukan hutang kerajaan semata-mata. Malaysia pun ada projek besar-besar. Tapi berapa banyak yang betul-betul siap on time dan on budget? Kau orang tahu sendiri jawapannya. Itu bukan kritikan. Itu soalan yang kita perlu tanya diri sendiri dengan jujur. Sekarang jom kita cakap pasal sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan harian kita. Harga barang. Ramai Malaysian pergi bercuti ke Bali, ke Jakarta, ke Yogyakarta. Dan satu benda yang semua orang cakap balik. Wah, murah gila. Sebungkus nasi goreng tepi jalan kat Jogja boleh dapat dalam RM2. Secawan kopi specialty kat Jakarta dalam RM8. Dan kualiti dia. Boleh tanding kedai kopi premium kat Bangsar. Tapi ini yang menarik. Biarpun harga rendah, kualiti produk Indonesia makin naik. Ini bukan lagi situasi murah tapi murahan. Ini murah dan berkualiti. Dan sebab itulah kelas menengah Indonesia yang sedang membesar pantas itu mampu hidup dengan selesa, walaupun gaji mereka dalam ringgit kelihatan kecil berbanding kita. Kelas menengah Indonesia sekarang ni dijangka cecah 200 juta orang menjelang tahun 2030. 200 juta.
Itu hampir 6 kali ganda populasi Malaysia keseluruhannya. Bayangkan saiz pasaran tuh. Syarikat Malaysia yang pandai dah pun masuk pasaran Indonesia. Yang tak masuk lagi, entah tunggu apa. Sekarang kita kena cakap tentang benda yang paling buat saya terfikir lama. Startup dan teknologi. Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak. Ini semua syarikat teknologi Indonesia yang dah capai status unicorn, iaitu nilai melebihi $1 bilion. Dan sekarang mereka dah jauh lebih besar dari itu. GoTo, gabungan Gojek dan Tokopedia, nilai pasarannya pada kemuncaknya melebihi $30 bilion. Malaysia ada beberapa unicorn juga, tapi bandingkan ekosistem startup kedua-dua negara, dan kau akan nampak perbezaan ketara dari segi kedalaman, kepelbagaian, dan kelajuan pertumbuhan. Kenapa Indonesia boleh hasilkan lebih banyak unicorn? Sebab pasaran mereka besar. Sebab berani ambil risiko. Sebab pemuda Indonesia sekarang ni ada mentaliti yang berbeza dari generasi terdahulu. Mereka tak tunggu kerja kerajaan. Mereka cipta peluang sendiri. Dan ini bawa kita ke satu insight yang paling penting dalam video hari ini. Kemajuan sesebuah negara bukan semata-mata tentang infrastruktur atau GDP. Ia tentang mentaliti kolektif rakyatnya. Dan dari apa yang saya nampak, mentaliti usahawan di kalangan generasi muda Indonesia sedang berada pada fasa yang sangat berbahaya untuk negara-negara jiran. Berbahaya dalam arti kata kompetitif, bukan ancaman fizikal. Mereka lapar. Mereka ada 200 juta lebih pasaran domestik sebagai medan latihan. Dan apabila mereka dah cukup kuat di dalam negara sendiri, mereka akan keluar ke serantau. Dan Malaysia ada dalam radar tu. Jadi kita nak buat apa? Ini bahagian paling penting. Kerana video ni bukan dibuat untuk buat kau orang rasa rendah diri. Ia dibuat supaya kita sedar dan bergerak. Pertama, jangan jadikan harga dan kos hidup yang lebih tinggi di Malaysia sebagai alasan untuk malas. Kita ada infrastruktur lebih baik, sistem pendidikan dalam bahasa Inggeris yang lebih mantap, dan kedudukan geografi yang strategik. Itu kelebihan yang kena digunakan. Tetun bukan diambil mudah. Kedua, pasaran Indonesia adalah peluang untuk kita, bukan ancaman. Syarikat Malaysia yang masuk ke sana dengan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi, ada ruang yang sangat besar untuk berkembang. Rakyat Indonesia makin mampu, makin terdidik, dan makin mahukan kualiti. Ketiga, dan ini paling pribadi, stoplah bandingkan diri dengan Singapura je. Tengok sebelah kiri juga. Kerana jiran yang dulu kita pandang dari atas, sekarang dah berlari sama laju dengan kita. Dan dalam sesetengah aspek, lebih laju. Angka tidak menipu. Data tidak ada agenda. Yang ada agenda hanyalah kita. Sama ada nak terima realiti dan bertindak balas, atau terus duduk selesa dalam ilusi yang makin nipis. Kau dah tengok video sampai habis. Itu dah tanda kau orang berbeza. Kau orang jenis yang nak tahu, nak faham, nak bersedia. Kalau video ni bagi kau sesuatu untuk difikirkan, tekan like dan share kepada satu orang yang kau rasa patut tahu benda ni. Subscribe kalau kau nak lebih banyak konten yang cakap benar tanpa bulu. Dan tinggalkan komen, Malaysia patut takut atau excited tengok kebangkitan Indonesia? Saya nak tahu pendapat kau.